can change. No one can change the political landscape of this country. Only the rakyat. Hanya rakyat yang boleh merubah senario politik negara Malaysia. Ayo kita lakukan dalam pilihan raya yang akan datang. Hidup warisan. Hidup warisan. Berpadu warisan. Hidup warisan, berpadu warisan. Itulah kata azimat yang menjadi bekalan kepada pejuang-pejuang rakyat penentu dan pewaris pelapis pemimpin negara Sabah dan Malaysia yang tercinta ini. Jangan diperlelar timba ke perigi, kalau tak putus, genting. Jangan disangka ikan lais tidak menyengat. GRS, UMNO, BN, bersatu bersama sekutu, tali barut dan baruahnya kerajaan pintu belakang langkah Seraton. Mereka seperti si buta mendapat tongkat dipukulkan membuta tuli. Seperti juga tebu lepas ke mulut gajah, payah akan keluar. Video khas eksklusif untuk mengangkat suara, derita dan demokrasi rakyat dalam suara Mat Saleh atau SMS. SMS 018, tanggal 1 September tahun 2022, hari Kamis. Negara Sabah, Malaysia. Sila nonton, dengarkan, amati dan simpan di dalam hati dan jiwa Anda. Jangan di-skip video ini sehingga ke penghujungnya. Semoga Anda terdiri daripada salah seorang di kalangan pejuang masa depan bangsa Malaysia yang tercinta. Berbagai rintangan, melalui rundingan dengan rundingan, di antara 4 wilayah, yaitu Tanah Semenanjung, Tanah Sabah, Tanah Sarawak, Singapura. Pada ketika itu, sehingga tarikh itu dilanjutkan, Sabah dan Sarawak dan Singapura juga terus dimerdekakan pada tanggal 16 September 1963. Warisan sebagai sebuah parti, walaupun ia merupakan sebuah parti yang muda, usianya hanya 6 tahun. Usia 6 tahun ini umpama seorang bayi, seorang anak, yang mungkin tidak boleh lagi bersuara, tidak boleh lagi bercakap, malahan berlari mungkin terbatas. Namun, warisan pada hari ini adalah merupakan sebuah parti yang terkuat pembangkang di wilayah Sabah ini. Hari ini keadaan politik dan ekonomi negara adalah amat mencabar. Dalam keadaan yang sungguh membimbangkan, permainan gelanggang politik hari ini menunjukkan sikap pimpinan yang tidak mengindahkan negara dan rakyat. Mereka memerlukan jawatan, hasrat, merebut pangkat dan imbuhan sebagai ahli politik di negara ini. Sekiranya tuntutan mereka tidak dilayan, mereka akan mengugut, mereka akan mendesak. Ada yang menggunakan, I'll press the button, saya akan tekan butangnya. Di samping itu juga, kita sedar dan tahu pengurusan keuangan negara ini tidaklah begitu sehat. Ada yang memberi alasan ini adalah rentetan daripada perang dunia, perang yang ada di Ukraine dan juga Rusia. Mereka menyatakan sehingga supply chain di dunia pada hari ini berlaku masalah yang tidak pernah dilalui oleh dunia akibat daripada perang Rusia dulu. Kita tidak boleh nafikan keadaan itu berlaku. Namun, ini jelas menunjukkan kerajaan dan pemerintahan negara kita cukup jelas ketidakcekapan mereka dalam mengatasi masalah yang ada di dalam negara kita. Ketara langsung keadaan yang berlaku di negara ini, pengangguran yang tidak berdaftar dah pun mencecah hampir 1 juta orang. Hutang negara sudah pun mencecah 1,04 triliun. Peniaga kecil yang ada di negara ini sudah pun golong tikar ratusan ribu. Malahan ada pilot yang jual burger, ada pilot yang jadi Grab driver, ada di antara peniaga-peniaga yang dahulu mempunyai landasan syarikat-syarikat dah pun lingkup, tidak berupaya untuk melanjutkan perniagaan mereka. Di samping itu kita sedar dan tahu, walaupun hutang negara itu diumumkan dalam mata wang ringgit, Menteri Keuangan Tunku Zaprul nyatakan, jangan bimbang sangat. Hutang negara ini dipinjam menggunakan ringgit 1,04 triliun. Tapi kita kena sedar,
Utang itu perlu dibayar. Sama ada kita bayar menerusi penggunaan dolar, ringgit, yon, tapi utang kena dibayar. Namun pengurusan yang cekap harus meneliti keupayaan negara, di samping itu bantuan kepada rakyat. Daripada telur sampai ayam, daripada minyak sampai tepung. Lepas itu bagi handout RM500. Dan hasil negara kita amat terbatas. Where do we get our resources? Cukai saja tidak boleh mencecah 200 bilion. Hasil daripada cukai. Hasil minyak boleh mencecah 60 bilion, 50 bilion ringgit yang ada. Hasil daripada komoditi yang ada di antara ketiga, pertaniannya tidaklah begitu besar. Malahan income tax saya sudah sebutkan tadi, mungkin dalam lingkungan hanya 100 bilion, tidak cukup. Dah banyak syarikat yang dah tutup tikar. Kalau kita jumlah keseluruhannya, mungkin hasil negara kita dalam lingkungan 200 bilion saja. Perbelanjaan kita mencecah sehingga 300 bilion dalam setiap belanjawan yang ada. Ini yang membimbangkan kita. Pengurusan keuangan, pentadbiran negara kita cukup kita bimbangkan. Kita juga sedar dan tahu Malaysia merupakan negara pengeluar kelapa sawit kedua terbesar di dunia. Namun hasil daripada petroleum, daripada minyak, gas dan kelapa sawit tidak mencukupi untuk menampung perbelanjaan negara kita. Dalam mengatasi COVID, namun aplikasi telah terbukti tidak begitu berkesan dan ada kelompangan. Jabatan Audit Negara turut melaporkan bahawa ketirisan projek kerajaan ada sebanyak hampir 50 bilion setiap tahun. Namun kerajaan masih lagi membisu tanpa menjalankan tindakan jitu mengatasi ketirisan tersebut. Disebabkan kepincangan perbelanjaan yang begitu besar, kita juga diberitahu kerajaan masih berterusan menjual aset. And this is very worrying. Bukan hanya kita jual aset di luar negara, malahan juga kita menjual harta kita di dalam negara untuk mengatasi masalah keuangan yang amat diperlukan oleh negara. Dan ini ditunggu tambah seperti yang saya sebutkan, pengangguran, rakyat yang tidak punya kerja, tidak punya income, barangan yang tidak mencukupi, terkadang tidak dapat diperolehi, penyeludupan, enforcement is not so effective. 2 hari lalu saya berhubung dengan OCPD semalam, sempurna. Berapa ratus bungkus minyak masak yang nak diseludup ke seberang Filipina itu. Tindakan apa yang kita harus ambil dari segi ketirisan sehingga tanggungan kerajaan dan bebanan rakyat berterusan. Kegagalan urus takbir kerajaan ini, sebagaimana yang kita ketahui, pentadbiran negara juga dipimpin oleh sebuah pemerintah yang jumlah menteri dia hampir dan timbalan menteri hampir 74 orang menteri dan timbalan menteri. 70. Negara Malaysia adalah merupakan negara yang begitu kecil, tapi tenaga menterinya cukup banyak. Bukan saja barisan menteri kabinet yang ramai, turut juga kerajaan yang ada ini membentuk berbagai jawatan kuasa. Jawatan kuasa jihadnya, jawatan kuasa recovery-nya, jawatan kuasa itu, jawatan kuasa minyak masak, jawatan kuasa ayam. Sampai ayam pun ada jawatan kuasa di Malaysia ini. Apa yang kita nak paparkan ke mata rakyat di negara ini? Menteri dah ada lebih daripada 70. Jawatan kuasa pula kita wujudkan. Masalah ayam pun tidak boleh diselesaikan, masalah telur pun tidak boleh diselesaikan. Berbulan-bulan. Inikah pilihan rakyat negara ini untuk menjadi pemerintah? No country in the world having similar problem like Malaysia. Negara jiran Singapura tidak ada masalah ayam, walaupun tidak ada kilang ayam. Negara Thailand, negara Filipina, negara Indonesia, tidak bunyinya tentang minyak masak. Dia pengeluar terbesar kelapa sawit.
Tapi tidak kedengaran masalah minyak masak pun jadi masalah. Cekap betul kerajaan pada hari ini. Membimbangkan kita. Bukan setakat itu. Malahan di samping menteri dah ada, jawatan kuasa dah ada, apakah menteri-menteri yang kita lantik sampai 70 orang ini tidak boleh berfungsi dengan baik? Bukan setakat itu. Kerajaan yang ada juga melantik beberapa duta. Ada duta di Timur Tengah, Presiden PAS, ada duta di China, ada duta di Jepun, berbagai duta ada. Dah ada duta dilantik di situ, yang terdiri daripada profesional, bekas-bekas senior pegawai kerajaan. Apakah wakil duta yang ada di China tidak mampu melaksanakan sehingga kita perlu lantik lagi satu orang duta daripada ahli politik? Adakah duta Saudi Arabia, Timur Tengah tidak mampu melaksanakan tanggungjawab untuk mendapat laporan tentang perkembangan di Iraq, di Iran, di Saudi, di Jeddah, sehingga melantik Presiden PAS menjadi duta Timur Tengah? Where do we go wrong? Perbelanjaan cukup banyak. Ini nak facilitate. Bukan pasal keperluan untuk melantik duta. Pasal keperluan bukan keperluan untuk melantik menteri-menteri. The buy-in kind of concept dalam gelanggang politik negara ini boleh menghancurkan bukan hanya politiknya, bahkan juga dari segi ekonomi yang ada di negara Malaysia ini. Kebimbangan saya sebagai salah seorang ahli ekonomi, mata uang ringgit negara Malaysia dah pun mencecah 4.48 ringgit satu US dollar. 3 kali ganda Singapura. Dulu 1 ringgit hampir 80 sen saja. Kemana langkah-langkah penjimatan? Nak pergi overseas. Bukan 1 orang sampai 30 orang. Bayar hotel, bayar tiket, belanja makan, allowance. Bukan kita katakan tidak boleh. Tapi kita kena mengukur keupayaan kita. Spend the money when you can afford. Don't spend the money when you cannot afford. Kerana ini kita akan menanggung utang yang banyak. Bila utang ini ada, di samping ketirisan, yang menampung tanggungjawab ini bukan hanya kita yang ada pada hari ini. Yang akan mewarisi masalah ini ialah anak kita, generasi kita. As a leader of this country, don't just think of yourself, think of your generations to come. What will happen to them? Maka dengan itu penting kepada kita. Parti warisan ini kita lahirkan dengan titisan air mata. Setiausaha Agung katakan, saya dipuju untuk berbagai jawatan. Bekas mantan Perdana Menteri bagi saya jawatan timbalan Presiden Parti Bersatu. I refuse. Saya tak mau. Kita nakkan supaya warisan yang ada. Landasan ini kita lahirkan dengan niat. Perlu kita terapkan nilai-nilai yang ada kepada sebuah landasan parti ini. Tidak ada artinya ahlinya ramai, nilai ahlinya tidak ada. Parti warisan ini cukup penting. Tapi malangnya berbagai cabaran yang kita lalui. Saya dah sebutkan, kita merupakan sebuah parti yang terkuat di wilayah Sabah. Dahulu kita ada 20 lebih ahli Dewan Undangan Negeri. Dahulu kita ada ahli parlimen hampir 9. Hari ini kita masih ada 18. Kita ada 7 ahli parlimen yang ada. Walaupun berbagai cabaran dilalui, tekanan, godaan, imbuhan yang diberikan, duit dan jawatan, namun warisan masih kekal sebagai parti yang kuat. Dan perlu belajar dari pengalaman parti-parti yang lain di bumi Sabah, di negara Malaysia. Bayangkan kita di Sabah, dahulu ada ASNO, dahulu ada Berjaya, dahulu ada PBS menjadi pemerintah di wilayah Sabah. ASNO sebagai sebuah parti memerintah hampir 9 tahun. Berjaya begitu juga. PBS juga begitu. Apa jadinya dengan parti-parti ini? Kelihatan ASNO itu sebagai sebuah parti memerintah,
mencapai kemerdekaan, cukup banyak jasa dia. Tapi pengakhirnya, ASNO itu kelihatan sebagai sebuah parti hanya untuk segelintir, sekelompok suku kaum yang ada. Orang Melayu, orang Bajau, orang Islam. Sehingga kecundang ASNO berjaya, begitu juga. Pengakhirnya dilihat sebagai sebuah parti hanya untuk landasan satu kumpulan kaum dan bangsa itu. Begitu juga parti PBS hanya kelihatan sebagai sebuah parti untuk KDM. Apa jadinya dengan parti-parti ini? Kalau kita tidak belajar dari kesilapan yang dahulu, kita hanya driven by the lust and greed. Nafsu kita untuk menawar jawatan, untuk mendapat pangkat, lepas itu dapat jawatan, nak jadi calon, nak jadi menteri, yang menjadi keutamaan pembelaan kepada rakyat yang mengangkat kita. Kita lupa. Membimbangkan saya. ASNO melahirkan Berjaya. Berjaya melahirkan PBS. PBS melahirkan PBRS, APKO, AKAR, berbagai-bagai parti yang ada. UMNO begitu juga. UMNO parti yang terbesar di negara Malaysia. Apa jadi dengan UMNO? Very dominant, ketuanan Melayu yang dilemparkan. Kalau tidak ada UMNO, orang Melayu akan miskin. Kalau tidak ada UMNO, maka orang Melayu akan ketinggalan. 60 tahun lebih UMNO memerintah negara ini. Yang termiskin terdapat orang Melayu di Kelantan, di Terengganu, di Pahang, di Sabah, di Sarawak. Tapi kita didedangkan dengan sukuan kaum. Bangsanya menjadi keutamaan, agamanya menjadi keutamaan. Adakah ini perjuangan kita di muka bumi ini? Tuhan dah turunkan ayat Al-Quran, surah Al-Anbiya 107. Wa ma arsalna ila rahmatan lil alamin. Aku turunkan kau Muhammad selaku Nabi di muka bumi ini, rahmat untuk semesta alam. Bukan rahmat untuk orang sempurna. Bukan rahmat untuk pantai timur. Bukan rahmat untuk pantai barat. Bukan rahmat untuk Semenanjung. Bukan rahmat untuk Perlis. Rahmatan lil alamin. Diturunkan Rasul itu untuk rahmat kepada semua umat. Tidak kira bangsanya, tidak kira agamanya. Wa ima tumbuh-tumbuhan, makhluk Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang diciptanya. Tapi kita lupa. Bila kita masuk gelanggang politik, hidup Melayu. Kalau kita masuk gelanggang politik, hidup Cina, DAP. Kalau kita masuk gelanggang politik, hidup Islam, PAS. Tapi kita lupa pasal apa? Kita lupa pasal nafsu kita. Kalau saya mau nafsu, sudah jadi timbalan Perdana Menteri saya. Saya tahu viral, ada special branch. Compare to the message, I don't want to mention name. Ada kini jawatan yang menjadi kejaran kita. Is the country, is the people. Ya sedap telinga mendengar ahli politik yang ada. Perjuangan kita untuk rakyat dan negara. Tapi bila ada jawatan, bukan rakyat dan negara. Dipegangnya, kau tekan butang kalau si tidak dapat jawatan. Dia tekan butang kalau tidak dapat projek. Kita kena belajar. Kita kena insaf di muka bumi ini. Lama mana kita berada di muka bumi ini? Kita doakan usia kita lanjut. How long can we live in this world? Manusia dilahirkan miskin. Dimatikan miskin. You are born poor. You will die poor. Itu janji Tuhan. Kau dilahirkan tidak boleh cakap. Kau dilahirkan kau tidak boleh berlari. Kau dilahirkan tidak boleh makan. Kau dimatikan kau tidak boleh cakap. Kalau kau mati kau tidak boleh cakap. Kalau kau mati kau tidak boleh berlari. Kau mati tidak boleh bawa kereta yang besar. Pangkat yang besar tidak boleh bawa. Istri yang cantik, istri yang sayang tidak boleh bawa. Suami yang handsome tidak boleh bawa. That is the reality in life. Yang ada. Tapi kita lupa. Molded nafsu kita, jiwa kita
dibendung, dibentuk oleh hawa nafsu yang ada. Kejar jawatan, kejar pangkat, kejar harta. Itu menjadi keutamaan. Tubuh pati. Walaupun satu orang YB, pasal apa tubuh pati? Pasal mau jadi menteri, mau jadi YB. Tidak apa, satu pati, satu MP jadi menteri dia. Is that what you want? Is this what the country is going to? Where we're going to? Don't flag your greed this coming election. Penting kepada kita. Tidak berarti di antara kita sudah jadi YB akan jadi YB. Sudah penting kita menang jawatan, kita akan terus jadi calon. Yang jadi calon pilihan raya akan datang ialah warisan. Kita letak seorang individu cuma menjadi perantara saja. Seumpama nikmat, pangkat, rezeki yang ada, we are just perantara in between, created by God to deliver whatever service that we can render to those people in needs, not for you to digest all the greed yang ada. Jadi harapan saya, warisan sebagai sebuah parti yang terkuat kekalkan tambah kursi yang ada. Itu bukan mustahil. Kita yakin kalau semua gelombang hari ini persediaan pilihan raya yang ada, bukan saya nak umumkan 15, mungkin tidak tahu Dewan Undangan Negeri sama ada dibubar ataupun tidak. GRS nama saja, gabungan GRS, gabungan rakyat Sabah. Mana ada gabungan rakyat itu? Itu gabungan nafsu itu. Combinations of greed is there. Mau jawatan sana, mau jawatan, mau pangkat sana, pangkat sini. Bergaduh di Semenanjung, di Melaka, kasih mati UMNO. Itu bersatu cakap. Bersatu pula datang, UMNO cakap kasih mati bersatu. Bila sudah habis pilihan raya di Melaka, kongsi mana jawatan. Di Johor macam begitu juga. Di Sabah pun macam begitu. Kita umat rakyat dibodoh oleh parti-parti dan pimpinan parti. Gunakan hak rakyat di negara ini dari Perlis sampai ke Sabah. The political landscape, no can change. No one can change the political landscape of this country, only the rakyat. Hanya rakyat yang boleh merubah senario politik negara Malaysia. Ayo kita lakukan dalam pilihan raya yang akan datang. Hidup warisan. Hidup warisan. Berpadu warisan. Suara Mat Saleh atau SMS untuk mengangkat suara Sabahan demi maruah bangsa, hak, harapan dan warisan masa depan anak cucu cicit Sabahan. Sahabat semua, jangan lupa follow, subscribe, like dan kongsikan video ini dan tekan tombol loncengnya. Agar Anda mendapatkan notifikasi video-video suara Mat Saleh. Terima kasih Gia, we love you all, muah.